Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kazari Afindi, ini Ringkas TVS. Program iSinar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP disifatkan sebagai kesinambungan program iLestari yang dilancarkan pada Mac tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, program itu tercetus dari hasil perbincangan antara KWSP dan kerajaan dalam menambah baik inisiatif pengeluaran akaun satu secara bersasar. Menurutnya, mengambil kira semangat prihatin rakyat, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai bantuan dan insentif untuk membolehkan rakyat menghadapi cabaran semasa susulan penularan wabak COVID-19. Antara pakej rancangan ekonomi yang diperkenalkan sejak Mac lalu termasuk prihatin PKS tambahan, penjana dan kitab prihatin bernilai 305 bilion ringgit. Ini katanya termasuk belanjawan 2021 dengan peruntukan terbesar dalam sejarah. Sebanyak 322.5 bilion ringgit adalah manifestasi komitmen kerajaan untuk melindungi kesejahteraan dan kebajikan rakyat secara berterusan. Sementara itu, KWSP telah mengumumkan perincian dan kelayakan akses ke akaun satu bagi kemudahan iSinar yang bakal melibatkan 2 juta ahli yang layak dengan sejumlah 14 bilion ringgit disediakan. KWSP dalam kenyataannya berkata, langkah itu dibuat bagi memperluaskan skop iSinar yang merangkumi ahli yang kehilangan pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji atau tiada sumber pendapatan akibat pandemik COVID-19. Ahli yang layak boleh membuat permohonan bermula Disember ini dan amaun akan dikreditkan dalam akaun bank ahli pada hujung bulan selepas permohonan dibuat. Dalam kenyataan itu lagi, pengkreditan pertama akan bermula pada Januari 2021 dan ia akan dilaksanakan secara berkala sehingga 6 bulan bermula pada tarikh pertama pengkreditan. Ahli yang layak boleh mengakses 10% daripada amaun simpanan mereka dalam akaun satu tertakluk kepada baki minimum RM100. Selain itu, ahli yang memilih untuk memohon kemudahan iSinar perlu menggantikan amaun yang telah didahulukan. Manakala caruman baru akan dikreditkan 100% ke dalam akaun satu sehingga amaun pendahuluan yang diterima telah digantikan semula. Selepas itu, caruman akan kembali ke kadar pecahan asal iaitu 70% bagi akaun satu dan 30% bagi akaun dua. Maklumat lebih lanjut serta butiran terperinci berkenaan kelayakan iSinar serta terma dan syarat akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Bertemu kembali. Seterusnya, prosedur operasi standard SOP dalam sektor peruncitan akan dipindah dan ditambah berkuat kuasa mulai 18 November 2020. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, ia melibatkan pemantauan pengambilan butiran pengunjung khususnya suhu badan. Jelas Uga, pindaan ini dilaksanakan hasil daripada pemantauan pihak berkuasa untuk memastikan penularan COVID-19 dapat dikawal. Therefore,
uh, we want to make sure somebody is observing it, somebody is watching it, so that if anyone that came and temperature that indicate they have fever, then they should tell them please go home or go to hospital. But if nobody is manning that thermometer, as I've said just now, that thermometer cannot shout. So, ulumu keluar 39 situ pun macam itu juga. So that no record, and that is very very important. So please make sure that that thermometer is being observed, and that is the type of SOP that we want to improve at our retail shops. Beliau berkata demikian pada sidang media JPBN Sarawak di Kuching. Pada Isnin, Sarawak merekodkan 1 kes positif baru COVID-19 yang dikesan di daerah Miri. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 1,041 kes. Setakat ini masih terdapat 5 kluster aktif di Sarawak melibatkan kluster Green Hill, kluster Baki, kluster Jalan Abel, kluster Seladah dan kluster Wisma Sabekas. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Sarawak menegaskan komitmennya dalam memerangi penularan COVID-19 menerusi Op Benteng Timur Laut. Pengarahnya Laksamana Pertama Maritim Zain Azmat Muhammad Yunus berkata pihaknya sedang mempergiatkan kawalan keselamatan sempadan perairan Sarawak daripada dibolosi pendatang tanpa izin parti yang berkemungkinan membawa virus itu. Selain dokumen, pemeriksaan suhu mengikut garis panduan SOP turut dibuat ke atas kru kapal yang diperiksa. Ini, kata Zain, merupakan langkah awal bagi mencegah penularan COVID-19. Menurutnya lagi, APMM Sarawak terlibat secara langsung dalam pengoperasian Op Benteng dan melakukan kawalan sempadan perairan negara secara berjadual bersama Tentera Laut Diraja Malaysia, Pasukan Polis Marin, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Setakat ini, kata Zain, menerusi statistik pemeriksaan dan tangkapan sejak Januari lalu, Maritim Sarawak telah membuat pemeriksaan ke atas 13,174 kapal dan 64 daripadanya ditahan atas pelbagai kesalahan. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menggesa kesemua kontraktor utama memastikan semua pekerja binaan menjalani ujian calitan COVID-19 3 hari sebelum memasuki tapak pembinaan. Langkah itu dibuat berikutan hasil siasatan CIDB dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapati kenaikan mendadak kes COVID-19 di tapak pembinaan sejak kebelakangan ini berpunca daripada pekerja binaan berpindah daripada satu tapak ke tapak yang lain apabila projek selesai. Keadaan itu telah menyebabkan penularan wabak COVID-19 berlaku sekitar Lembah Kelang, membabitkan beberapa kawasan tapak pembinaan. CIDB dalam kenyataannya berkata setakat Isnin terdapat 2 kluster yang telah dikenal pasti iaitu Daman Lela dan Rumah WIP setapak, membabitkan 714 pekerja asing dan 6 pekerja tempatan. Daripada 2 kluster berkenaan, kes paling banyak direkodkan adalah kluster Daman Lela kerana pekerja binaan yang digunakan bertukar dari satu projek pembinaan ke projek pembinaan yang lain. CIDB menggesa agar kesemua kontraktor termasuk pemilik projek memastikan semua pekerja yang memasuki tapak pembinaan telah menjalani ujian COVID-19. Selain itu, prosedur operasi standard SOP sektor pembinaan yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN perlu dipatuhi pada setiap masa. Mengambil kira SOP yang telah ditetapkan, kontraktor perlu melantik seorang atau lebih penyelaras bagi membuat penyelarasan langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19. Malah mereka juga perlu mewujudkan protokol tindak balas kecemasan bagi penyediaan dan pelaksanaan tata cara pengurusan kes-kes kecemasan sekiranya terdapat jangkitan atau siasatan jangkitan wabak berkenaan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Razir Afindi, salam hormat dan jumpa lagi.